Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashab rizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Ta'ala itulah orang yang akal yang waras. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya, barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kepahaman, kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama, insya-Allah. Ya rahmati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, datang masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengizinkan perjumpaan kita, pertemuan kita malam ini untuk kita sambung pengajian kita. Jadi malam ni ialah malam yang penghabisan lah sebelum kita masuk Ramadan. Betul tak? Lepas ni kita cuti lah. Cuti sempena Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri. Sebulan, mungkin sebulan lebih, 2 bulan, tak tahulah. Tak tahu, bergantung dengan tuan-tuan lah macam mana. Kalau boleh lepas puasa 6 tu dah start lah. Masalahnya puasa 6 tu tak tahu bila start. Masalahnya puasa 6 tu tak tahu bila habis. Kalau habis copet lah kelas kita mula. Kalau puasa 6 tu lambil habis lambil lah kita mula. Baik, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung kitab Mukasyafatul Qulub, menyingkap rahsia hati, yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Muka surat apa tuan? 200 109. Dah masuk ke belum? Belum. Riadah dan hawa nafsu belum masuk Okey, insya-Allah. Baik, kita lihat tajuknya riadah. Riadah maksudnya latihan. Latihan dan hawa nafsu maksudnya memerangi hawa nafsu lah. Walaupun di situ dia tulis riadah dan hawa nafsu, bukan dia suruh ikut hawa nafsu, tapi dia suruh kita menegah diri daripada mengikut hawa nafsu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Taala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa,
wahai Musa, jika engkau menginginkan agar aku lebih dekat kepadamu berbanding ucapanmu kepada lidahmu, dan daripada bisikan hatimu kepada kalbumu, daripada rohmu kepada badanmu, daripada cahaya penglihatanmu kepada dua matamu, dan daripada pendengaranmu kepada telingamu, maka perbanyakkanlah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya mardan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi sallam dengan sekali selawat, maka Allah Taala berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Baik. Dan Allah Taala juga menyebut dalam Quran, dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya tuan-tuan, wahai orang beriman, hendaklah kamu berselawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Taala dan juga para malaikat semuanya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu naklah kamu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallam dengan selawat yang sempurna. Jadi kalau Allah Taala sendiri berselawat kepada baginda Rasulullah, kita apa lagi? Takkan kita nak sombong pula, tak nak selawat dengan Nabi. Allah Taala sendiri yang Tuhan sekalian alam pun nak selawat pada baginda Rasulullah. Kita pula tak nak selawat. Jadi kita pun kena banyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah Taala berfirman, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Dan naklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang telah disediakan daripada amalan-amalannya untuk hari esok ataupun hari akhirat. Asal ayat ini kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu ayat yang penuh dia. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan dan kamu sediakan untuk hari esok. Ghadin ni mana besok. Besok ni maksudnya hari kiamat lah, hari akhirat besok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Taala itu Maha melihat, meliputi di atas apa yang kamu kerjakan, kata Allah Taala. Surah Al-Hasyr ayat 18 tuan-tuan. Naklah ketahui bahawa nafsu ammarah bisu ialah nafsu amarah yang mengajak berkejahatan, adalah lebih besar permusuhannya terhadap anda berbanding dengan iblis. Kata musannaf atau pengarang kitab. Pengarang kitab kata nafsu amarah itu tuan, dia lebih besar permusuhannya terhadap diri kita berbanding dengan iblis. Kata musannaf. Kenapa? Syaitan hanya berani kepada anda kerana hawa nafsu dan syahwat. Syaitan hanya berani kepada anda kerana ada hawa nafsu dan syahwat. Jadi kalau tak ada hawa nafsu dan syahwat, maka syaitan pun tak berani nak goda kita, nak dekat kita. Jadi sebabkan ada hawa nafsu dan syahwat inilah, maka akhirnya syaitan berjaya menggoda manusia, tuan-tuan. Okey. Dan syaitan ini, nafsu ni pun dia berada di alam gaib dan kita tak nampak. Syaitan ni berada dalam batang tubuh kita, kita tak nampak pun. Kalau musuh tu kita nampak depan mata kita kan, senang kita ajukan senjata pada dia. Tapi nafsu atau syaitan ni kita tak nampak. Dia berada dalam badan kita dan dia sangat memusuhi akan diri kita. Cuma kalau kita nak lawan nafsu ni dengan mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi, mujahadah diri. Contohnya dengan berzikir kepada Allah, dengan banyak berpuasa. Berpuasa sunat. Di bulan Rajab dan bulan Syaban ni pun kita disunatkan berpuasa. Apalagi nanti kalau kita sampai Ramadan, tak lama lagi ni. Bila sampai Ramadan tuan-tuan, kita betul-betul ni mujahadatun nafsi. Mujahadah, melawan hawa nafsu kita yang nakkan pelbagai benda dan keinginan
tapi kita tidak akan menurut keinginan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu tersebut, tuan-tuan. Baik, seterusnya, syaitan hanya berani kepada anda kerana hawa nafsu dan syahwat. Jangan sampai hawa nafsu anda memperdayakan anda dengan angan-angan dan juga tipu daya. Sebab tabiat nafsu adalah merasa selamat dan lalai kepada Allah, menangguhkan perbuatan baik dan juga malas. Nampak? Nafsu memang sukalah menangguhkan benda-benda yang baik, sedangkan benda yang jahat memang suka. Nafsu tu nak cepat. Sebabnya Nabi SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Okey. Bersegera itu daripada Allah Ta'ala dan melambat-lambat itu daripada syaitan. Dan hawa nafsu ni kawan kepada syaitan. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, ada dia menyatakan bahawa syaitan itu diikat. Syaitan diikat, digari, dan dikurung dalam neraka. Tapi tuan-tuan, walaupun syaitan tu digari, kan, dikurung dan sebagainya, tapi hawa nafsu tidak dikurung. Hawa nafsu tak dikurung, masih lagi berada dalam tubuh badan kita. Itu sebabnya bila di bulan Ramadan, kadang-kadang kita tak di selain Ramadan, kadang-kadang kita tak membazir. Bila dalam Ramadan, tiba-tiba kita membazir. Kita membazir, kan? Terutama sekali lah ketika nak buka puasa tu, kita pergi pasar Ramadan, bazar Ramadan dengan pelbagai jenis kuih-muih yang ditawarkan kepada kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak ada fikir, tak ada rancang pun nak beli kuih tu. Tapi bila dah sampai bulan pasar Ramadan, macam-macam lah benda kita nak pilih, nak beli, kan. Tapi bila time buka tu, tuan-tuan, tak semua pun makanan yang kita makan tu, makan sikit je, lepas tu dah kenyang. Makan sikit, lepas tu dah kenyang, lepas tu terbiar macam tu je, tak bersih pun makanan tadi. Jadi telah berlaku pembaziran di situlah. Baik, ajakan semua itu adalah batil dan merupakan tipu daya. Jika anda suka kepadanya dan mengikuti perintahnya, nescaya anda akan binasa. Nampak? Kalau kita ikut, kan, godaan nafsu dan syaitan ni yang mempengaruhi kita, mengajak benda-benda yang tidak baik, maka kita akan binasa. Kita akan binasa dan rosak. Jika anda tak mampu mengingkari dan mengikuti rayuannya, nescaya ia membawa anda ke dalam neraka. Nafsu tidak dapat dikembalikan kepada kebaikan. Dia merupakan induk kepada segala bencana dan juga aib. Ia adalah khazanah iblis dan tempat berlindung setiap kejahatan yang tidak diketahui kecuali oleh penciptanya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha tahu terhadap apa yang anda kerjakan, baik berupa kebajikan maupun kejahatan. Seandainya seorang hamba merenung di sebahagian umur yang telah dilaluinya untuk mencari kepentingan akhiratnya, renungan ini akan membersihkan kalbunya, sebagaimana sabda Nabi SAW, renungan sesaat adalah lebih baik berbanding ibadah satu saat. Dalam kalau lafaz bahasa Arabnya, tafakkaru sa'atan khairum min ibadatis sanah. Kan, kita berfikir satu saat itu lebih baik daripada kita beribadah setahun. Kerana orang banyak ibadah tanpa ilmu, maka mudah digoda oleh syaitan dan juga mudah digoda oleh hawa nafsu untuk mengajak benda-benda yang keburukan. Ada satu kisah berkenaan dengan seorang abid, namanya Syekh Barsisah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar lah, Syekh Barsisah. Syekh Barsisah ni dia seorang abid. Ada yang menyatakan bahawa dia punya ramai anak murid. Anak muridnya ada yang boleh berjalan di atas air dan boleh terbang di udara. Hebat lah tu. Okay, anak murid, tuan-tuan, boleh berjalan atas air, terbang atas udara. Kalau orang kata guru pada murid tu, tentu lagi hebat. Guru dia lagi hebat. Sedangkan anak murid boleh berjalan atas air, terbang ke udara, kan. Jadi nama guru itulah Syekh Barsisah.
Syekh Basisah ni seorang ibadat, kuat ibadat tuan-tuan. Tak macam mana tuan-tuan, Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahawa dia ni ahli neraka. Dia ni ahli neraka. Dan apa yang ditakdir Allah Ta'ala tadi rupanya diketahui oleh Iblis. Iblis dapat tahulah bahawa Syekh Basisah ini, dia ni termasuk dalam penghuni neraka. Maka Syekh Basisah pun menghasut seorang perempuan lacu, sumpah perempuan yang cantik lah. Supaya pergi berjumpa dengan Syekh Basisah ini, kan, dan mengajak dia melakukan kejahatan lah, kejahatan. Tapi dengan pertolongan iblis, dengan pertolongan iblis. Macam mana cara tuan? Satu hari tuan-tuan, iblis pun datang dan duduk beribadah di sebelah Syekh Basisah, di sebelah Syekh Basisah. Maka iblis tadi beribadah dan dia lebih kuat ibadah berbanding dengan Syekh Basisah. Dia lebih kuat lagi. Kalau Syekh Basisah contohnya ketika dia penat beribadah, maka dia akan berhenti. Kalau seandainya dia lapar, dia akan pergi cari makan. Kalau seandainya dia mengantuk, dia pergi tidur. Tetapi iblis tuan-tuan, dia tak macam tu. Dia beribadah siang malam pagi petang, tak ada berhenti dia beribadah. Sampai kan Syekh Basisah pun takjub dia. Sehinggalah satu hari dia tak boleh nak sabar lagi, maka dia pun coleklah si iblis tadi yang menyamar menjadi manusia tadi. Dia kata, saya tengok tuan ni kuat betul ibadah lah. Macam mana tuan boleh sampai kepada makam yang tinggi ni? Makam yang hebat dan tinggi ini. Macam mana tuan boleh capai macam ni makam? Dia kata, oh macam ni, sebenarnya saya dulu seorang yang jahat. Saya seorang jahat, suka buat benda tak elok, berzina, merompak, berjudi, bunuh orang. Apa pekerjaan yang dosa besar aku tak buat, semua aku buat, dia kata. Sehinggalah suatu hari aku ditakdirkan benar bertaubat kepada Allah, dan aku benar-benar bertaubat. Bila aku telah bertaubat dan aku beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadah, maka akhirnya aku mendapat satu makam yang tinggi. Inilah makam tinggi lah. Sehingga kan tak ada berhenti ibadah. Kalau Syekh Basisah, kalau ada penat, dia boleh berhenti lagi. Dia mengantuk, dia pergi tidur. Tapi iblis tak. Dia kuat sangat ibadah sehingga kan tajublah Syekh Basisah tadi. Kalau macam tu, kalau Syekh Basisah, macam mana aku nak capai macam kau punya makam ini? Boleh, dia kata, kau pergilah buat jahat dulu. Pergilah buat jahat dulu. Bila kau dah buat jahat nanti, kau bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Sebenar-benar taubat, insya-Allah lepas tu kamu akan dapatlah makam yang begitu tinggi lah macam tadi, macam aku ni lah. Maka akhirnya tuan-tuan, dia akan cerita satu hari tuan-tuan, datanglah seorang perempuan lacu lah, dan mengajak Syekh Basisah ini pergi kepada satu tempat. Syekh Basisah pun memang dia ada hati nak buat benda tak elok, sebab dia nakkan makam yang tinggi. Makam yang tinggi, maka dia terpengaruhlah dengan apa dikata perempuan tadi. Perempuan tadi dengan pakaiannya yang menggairahkan, menggoda kan. Maka dia mengajaklah Syekh Basisah ni, marilah, dia kata, abe marilah, dia kata, abe kan. Mengajaklah. Pergilah mereka itu pada satu tempat tuan-tuan. Sampai di satu tempat itu, kan, maka perempuan lacu tadi mengajak dia masuk ke dalam satu kamar ataupun satu bilik. Dalam bilik itu, bila mereka dah masuk, dapati ada botol arak, dan juga ada seorang budak kecil. Okey. Kemudian perempuan tadi pun mengajaklah Syekh Basisah tadi untuk melakukan benda yang tak elok lah. Dia kata, kalau macam tu, jomlah kita buat benda yang tak elok, supaya nanti bila tuan-tuan taubat kepada Allah, tuan-tuan akan dapat makam yang tinggi. Makam yang tinggi. Dia kata. Maka Syekh Basisah dia kata, aku tak nak berzina dengan kau, ini dosa besar. Kan? Orang bunuh kanak-kanak macam mana? Kau setuju tak? Dosa besar juga. Minum arak pun dosa besar juga. Kan? Boleh tak kau bagi ini satu dosa yang agak kecil sikit lah? Perempuan dia kata, boleh. Kau minumlah jarak. Minum jarak, nanti dia pun dosa dia tak besar sangat berbanding dengan berzina dan juga membunuh budak.
tuan. Maka akhirnya Syekh Basisah pun terpengaruhlah dengan kata-kata pujuk rayu daripada perempuan tadi. Maka akhirnya dia pun minum arak. Bila dah minum arak tuan-tuan, apa terjadi? Dia pun mabuk. Dah tuhuyuh hayang dan sebagainya. Bila dah mabuk, maka dia pun dah mula ingat-ingatan dan akhirnya nampak seorang perempuan yang cantik, maka dia pun berzinalah dengan perempuan yang cantik tadi, perempuan lacur tadi. Okay. Lepas dia habis daripada melakukan hubungan seks dengan perempuan tadi, kemudian bila dia dah pulih daripada dia punya mabuk tadi, kan, tiba-tiba dia nampak seorang budak kecil dalam rumah tadi. Dia kata ini budak kecil ni sudah tentu nampak apa yang dia lakukan. Maka akhirnya dia bunuhlah budak kecil tadi. So daripada satu dosa, kan, yang dia lakukan, akhirnya menjadi 3 dosa yang dia lakukan, 3 dosa besar. Daripada minum arak, lepas tu berzina dengan perempuan lacur tadi, dan akhirnya kemudian dia membunuh seorang kanak-kanak. Kerana apa? Kerana takut nanti dia punya rahsia itu terdedah kepada orang kampung ataupun orang ramai, tuan-tuan. Tetapi ditakdirkan cerita, tuan-tuan, akhirnya rupa-rupanya apa yang berlaku kepada Syekh Basisah tadi diketahui oleh orang kampung. Akhirnya orang kampung berpakat semua, ramai-ramai pergi tangkap dia, Syekh Basisah. Tangkap dia dan akhirnya dibawa kepada pengadilan. Sampai pengadilan dan menjadi bahawa dianya bersalah. Dan dia bersalah dan dikendaki dihukum rejam sampai mati. Dikendaki hukum rejam sampai mati. Maka, kan, pihak berkuasa pun mintakan supaya digalikan lubang dan dimasukkan Syekh Basisah kepada lubang tersebut, separuh lubang lah, separuhnya tu sampai dia punya pihak leher tadi, dan diminta supaya orang ramai membaling dengan batu kepada dia sebagai hukuman hudud. Hudud dah terhadap diri dia, rejam sampai mati. Kenapa? Kerana berzina tadi, kan. Jadi akhirnya Syekh Basisah pun direjam lah, rejam oleh ramai, sehinggalah kepada satu saat dia punya nyawa tadi dah nazak, tuan-tuan. Dia dah hampir nak meninggal dunia, tuan-tuan. Tiba-tiba datanglah Iblis laknatullah. Iblis pun datang. Bagaimana keadaanmu wahai Basisah? Maka Syekh Basisah kata, saya dalam keadaan begitu kritikal, dalam keadaan orang kata perit ini. Kenapa? Kerana telah pun saya dibaling dengan batu, direjam dengan batu, dan nyawa aku sekarang dah hampir sampai ke halkum, ke kerongkong, dan kemungkinan tak lama lagi saya akan mati. Kan, wahai Iblis, dia kata, tolonglah aku ni, lepaskanlah aku. Iblis kata, aku boleh tolong lepaskan kau, tetapi dengan syarat engkau mengaku aku tu sebagai Tuhan. Kau mengaku aku sebagai Tuhan, boleh aku lepaskan kau. Maka Iblis kata, macam mana aku nak mengaku kau sebagai Tuhan sedangkan aku dalam keadaan begini? Senang saja, kau tunduklah padaku, kau tundukkan kepala engkau kepada aku untuk membuktikan bahawa aku ni sebagai Tuhan engkau. Maka lepas tu kata Syekh Basisah pun menundukkan kepalanya sebagai mengakui bahawa Iblis itu sebagai Tuhan dia. Tak lama lepas tu, tuan-tuan, maka Syekh Basisah pun meninggal dunia ataupun matilah. Maka mati dalam keadaan berdosa dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui Iblis itu sebagai Tuhan. Itu yang berlaku pada Syekh Basisah. Baik, kita kembali pada tadi. Seandainya seorang hamba merenung sebagian umur yang telah dilaluinya untuk mencari kepentingan akhiratnya, renungan ini akan membersihkan kalbunya, sebagaimana sabda Nabi SAW, renungan sesaat ataupun berfikir sesaat adalah lebih baik berbanding ibadah setahun. Tafakkaru, kan, sa'atan khairun min ibadah sa'ah. Berfikir sesaat lebih baik daripada kita beribadah selama setahun. Ibadah selama setahun pun tetapi tidak ada ilmu pun tak ada guna juga. Mesti kita beribadah itu berserta dengan ilmu pula, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau bulan Ramadan ni, tuan-tuan, bayangkanlah pahala yang kita dapat. Bayangkanlah pahala kalau kita dapat apabila kita beribadah di bulan Ramadan, berlipat kali ganda, tuan-tuan. Itu sebabnya bagi orang yang beriman kepada Allah, kan, mereka menanti-nanti kedatangan Ramadan, menanti-nanti, mengintai-intai.
kedatangan Ramadan ni. Kerana apa? Kerana Rajab ialah bulan Allah. Betul tak? Syaban bulan Rasulullah. Dan Ramadan bulan umatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ialah bulan umat aku. Dan dalam bulan Ramadan pula Allah Ta'ala melipatkan pahala berkali-kali ganda kepada orang yang beribadah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan jadi puasa juga kan satu cara untuk kita mengikat ataupun memenyarakan kita punya nafsu tu. Kan? Kenapa? Kalau kita kenyang tuan-tuan, banyak benda yang kadang-kadang benda yang tak elok kadang kita buat. Bila kita selalu berlapar, jadi banyak benda yang tak elok kadang-kadang kita tak buat. Kita banyak melakukan benda yang elok. Betul tak? Kerana dengan berpuasa banyak kelebihan dia. Betul tak? Kalau bulan puasa kita boleh khatam Quran tak? Boleh kan? Banyak kali kita boleh khatam. Kalau selain bulan puasa boleh tak kita khatam Quran? Susahlah. Susah Ustaz nak khatam Quran kalau bukan Ramadan ni. Tapi kalau bulan Ramadan boleh je khatam. Boleh je sembahyang banyak rakaat. 10 rakaat. Okay, ada tempat tu kan sampai 20 rakaat sembahyang tarawih. Tapi kalau bulan Ramadan selain Ramadan boleh tak? Tak boleh. Susah Ustaz. Susah. Bila Ramadan semua boleh buat ibadah kan? Senang, yang ringan je badan kan? Itulah kelebihan di bulan Ramadan. Supaya orang Islam sangat menanti-nanti kedatangan Ramadan. Baik, kemudian seperti itu juga yang disebut dalam tafsir Abu Al-Lais. Jadi naklah orang berakal bertaubat daripada dosa-dosa yang telah lalu dan memikirkan apa yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkannya di kampung akhirat besok. Hendaklah dia memendekkan angan-angan. Nampak? Memendekkan angan-angan. Itu sebab Nabi SAW bersabda, dia kata al-kaisu man dana nafsahu wa amila liba ba'dal maut wal ahmaq man ittaba hawahu wa tamanni 'ala Allah, kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya orang yang cerdik kan, al-kaisu man dana nafsahu, orang yang cerdik itu orang yang sentiasa menghisap akan dirinya, muhasabah akan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk negeri sesudah kematian, itulah akhirat. Wal ahmaq, sedangkan orang yang bodoh, manittaba hawahu, itulah orang yang suka mengikut hawa nafsunya. Wa tamanni 'ala Allah, dan hanya berangan-angan untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya berangan saja. Berangan sikit tak apa. Itu sebabnya antara benda yang ditegah dalam Islam ini bagi orang beriman ialah tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan memang tak digalakkan. Pendek angan-angan boleh tak? Boleh. Pendek angan-angan boleh. Yang panjang angan-angan tak boleh. Tulul amal, ta waw lam hamzah mim lam. Ta waw lam hamzah mim lam, tulul amal. Bukan ain mim lam. Kalau ain mim lam itu maknanya panjang beramal. Tulul amal, panjang beramal. Tetapi ta waw lam hamzah yang ada tanda panjang atas itu, kemudian mim lam. Okey, itu dikatakan sebagai panjang angan-angan. Dalam Islam kita tak galakkan panjang angan. Pendek angan-angan boleh. Kerana kalau panjang angan, akhirnya satu benda pun tak buat. Satu benda pun tak buat. So bila nak buat dia? Entah. Dan ciri orang-orang yang munafik, dia suka menangguhkan pekerjaan. Itu orang munafik, suka sangat menangguhkan pekerjaan. Kemudian kalau ibadah tu tuan-tuan, ibadah dalam keadaan malas. Kalau nak datang ke masjid, ke surau pun dalam keadaan malas. Nak solat pun dalam keadaan malas. Iza qamu ila solah qamu kusala ria'an nas. Bila mereka semayang, mereka dalam semayang dalam keadaan malas. Semayang dalam keadaan malas. Okey. Jadi dengan ada berpuasa di bulan Ramadan, insya-Allah kita punya ibadah tu cergas. Tapi kurangkan makanlah ketika berbuka.
Ini bila berbuka tu lantak semua, apa yang ada depan mata semua dibelasah semua dibelasah kan. Dengan kuih keripap dia, dengan kuih kuci dia, dengan temadi dia, dengan lomang dia, dengan rendang dia. Apa lagi? Kuih keria dia, kuih keripap dia, kuih temandi dah, apa benda lagi lah. Betul tak? Apa je kuih yang dijual dekat bazar Ramadan tu semua dia beli Bila dah time makan tu semua dilantai, lepas tu dia dah terbongkang macam tu. Dah tak larat nak sembahyang tarawih dah. Masya-Allah tuan-tuan. Tu tendangan daripada nafsu membeli makanan ketika Ramadan. Baik, kemudian naklah dia memendekkan lengan, menyegerakan bertaubat kepada Allah, mengingatkan Allah Taala, mengingati selalu Allah Taala, meninggalkan semua larangan Allah, bersabar dan tidak mengikut hawa nafsu dia. Nafsu itu adalah seperti berhala, nampak? Kata musannaf, nafsu tu macam berhala. Siapa ikut nafsunya, mana dia bertuhankan pada nafsu dia. Kerana setiap orang itu di atas apa yang dia cenderung. Kalau dia cenderung kepada duit, maka dia jadi nafsu. Dia menganggap duit itu sebagai Tuhan dia. Kalau dia cenderung kepada isteri dia, maka dia anggap isteri itu macam Tuhan dia. Kalau cenderung kepada anak-anaknya, dia cenderung pada jawatan, kedudukan dan pangkat dia, maka dia anggap dia bertuhan kepada jawatan dan juga pangkat dia, kedudukan dia. Kerana setiap orang tu kepada mana yang dia cenderung. Kalau dia cenderung kepada Allah, maka dia bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barang siapa yang menyembah nafsu, dia diumpamakan seperti menyembah berhala. Nampak? Siapa yang sembah nafsu, maksud sembah nafsu ni mengikut hawa nafsu lah. Memanglah segi orang kata zahiriatnya, kita tak nampak pun orang tu sembah nafsu. Memang nafsu tak nampak, macam mana kita nak sembah? Ustaz, betul tak? Nafsu satu benda yang gaib, yang berada dalam badan kita, yang menjala dalam badan kita, dan kita tak nampak pun nafsu tu, macam mana kita nak sembah? Ni dikatakan sebagai kata-kata balaghah, kata-kata kinayah, kan? Yang zahiriatnya kita nampak tak sembah nafsu pun, tapi bila kita mengikut nafsu, dia pun makan seperti kita menyembah nafsu itulah. Okay. Kalau kita suka pada duit, kita suka pada emas, maka kita bertuhankan pada duit ataupun bertuhankan kepada emas. Pantang dia contohnya, kita dengar ada emas yang murah, dia akan pokoknya belalah lah pergi beli emas. Pantang aja berkenaan dengan duit, kan? Kalau kerja tu mesti ada duit, tak ada upah, maka dia bertumbuk bergaduh. Contohnya kerja pilihan raya kan, kerja pilihan raya, dia buat kerja pilihan raya, kata pasang bendera, pasang poster, kerana dia nak duit, nak upah Bila tak dapat duit, tak dapat upah tu yang dia bergaduh tu. Bergaduh lah, bercakap, bertumbuk semua kan. Kenapa? Kerana tak dapat duit. Kenapa? Matlamat dia duit. Matlamat perjuangan dia tu duit. Tapi kalau matlamat perjuangan dia kerana keikhlasan dia menegakkan benda yang tak betul, menegakkan benda yang betul dan menghinakan benda yang tak betul, kan? Kalau dia tak dapat duit pun tak kisah dah. Tak kisah. Janji dia buat kerja lillahi ta'ala, tahu tak? Lillahi ta'ala lah. Kalau Islam ni kita banyak buat kerja kerana lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana duit. Duit tu sampingan je. Kalau dapat upah pasang bendera, alhamdulillah lah. Dapat 100, 200, dapat juga dia kopi tu tak? Dapat juga dia kopi ni, tak dapat apa. Tahu tak? Kenapa? Kerana matlamat duit, akhirnya bergaduh. Gaduh bertumbuh, pumpa. Merantaklah kau. Tahu tak? Baik. Diriwayatkan bahawa Malik bin Dinar berjalan-jalan di pasar Basrah. Satu hari tuan-tuan, Malik bin Dinar satu hari dia berjalan kat pasar. Lalu dia melihat buah tin dan dia sangat menginginkan kepada buah tin tadi. Buah tin tu kan? Buah tin. Di Malaysia ada buah tin tak? Buah tin di Malaysia ada tak? Tak ada kan? Di Arab adalah.
wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan juga buah zaitun. Baik Jadi satu hari tuan-tuan, Malik bin Dinar berjalan di pasar Basrah. Lalu dia melihat satu buah tin dan dia sangat menginginkan kepada buah tin tadi. Dia pun membuka sandalnya dan memberikan kepada tukang sayur, lalu berkata, "Berikanlah buah tin itu kepada saya. Berikan buah tin itu kepada saya. Dan kau ambillah saya punya sandal ni, sepatu ni." Melihat kepada sandal itu, tukang sayur berkata, "Nilai sandal ini tak setanding dengan sedikit pun dengan buah tin ni." Dia kata, kan, nilai kau punya sandal tu, selipar kau tu, tak boleh nak banding dengan buah tin ni. Buah tin lagi mahal daripada kau punya kau punya selipar tu. Kata penjual sayur tadi. Lalu akhirnya Malik bin Dinar pun pergi pada tempat tadi. Kecewalah, dia tak dapat nak memiliki buah tin tadi. Lalu seseorang bertanya kepada tukang sayur, "Tidakkah kamu kenal siapa yang tanya tadi? Wahai tukang sayur, kau tak kenal ke siapa yang jumpa kau tadi, yang minta buah tin tu dan gantikan dengan sandal tadi?" Maka tukang sayur kata, "Tidak," dia kata, "aku tak kenal. Dia sebenarnya adalah Malik bin Dinar." Malik bin Dinar. Ini seorang ni, dia seorang yang Malik bin Dinar itu tahu, seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah lah. Baik. Kemudian tukang sayur tadi pun memberi sepiring buah tin yang dibawa di atas kepala hambanya. Tukang sayur tadi pun memberi sepiring buah tin yang dibawa di atas kepala hambanya. Lalu dia berkata pada hambanya, "Jika dia, mana Malik bin Dinar tadi, menerima ini daripadamu, kamu pun merdeka." Kamu merdeka. Kata tukang sayur tadi, "Iya ke tadi Malik bin Dinar? Saya tak tahu tu Malik bin Dinar." Kalau macam tu, kemudian tukang sayur tadi panggil dia punya hamba dia, "Wahai hambaku, mari sini. Kan, kau ambil buah tin ni, kau bawa pergi jumpa Malik bin Dinar tadi, kau berikan buah tin tu kat dia. Kalau Malik bin Dinar tu terima buah tin tadi, kau merdeka." Kau merdeka. Kalau Malik bin Dinar tu terima buah tin yang kita bagi ni, kau merdeka. Kata penjual sayur tadi kepada hamba dia lah. Baik, lalu apa yang berlaku selepas tu kan? Lalu budak tadi pun mengejarlah Malik bin Dinar. Budak tadi berkata kepada Malik, "Terimalah ini daripada saya, wahai Malik bin Dinar." Akan tetapi tuan-tuan, Malik bin Dinar menolak dia. Malik kata, "Saya tak nak. Saya tak nak." Lalu budak tadi berkata, "Terimalah ini daripada saya, sebab di situ terdapatnya kemerdekaan saya." Jadi budak tadi cubalah orang kata memujuk, memerayu kepada Malik bin Dinar tadi supaya menerima akan buah tin yang dibawa tadi, yang asalnya daripada tuan dia lah, tukang sayur tadi. Kenapa? Kalau seandainya kau terima, maka di situlah kemerdekaan saya. So saya akan merdeka dan saya bukan seorang hamba lagi. Baik, kemudian jika di situ terdapat kemerdekaanmu, kata Malik bin Dinar, di situ pula terdapat azab untukku. Itulah balasan yang diberikan ucapan oleh Malik bin Dinar tadi kepada budak tadi. Kemudian budak tadi terus mendesak Malik bin Dinar. Lantas Malik bin Dinar berkata, "Aku telah bersumpah untuk tidak menjual agama dengan buah tin dan tidak memakan buah tin itu sehinggalah hari kiamat." Tuan-tuan, masya-Allah. Jadi Malik bin Dinar tadi seolah dia dah terasalah dengan apa yang diucapkan oleh penjual sayur tadi. Apa yang penjual sayur tadi tu cakap pada Malik bin Dinar tu kan, ketika dia menyerahkan sandal tadi. Dia kata harga buah tin ni lagi mahal berbanding dengan sandal dia. So maknanya harga dunia tu lagi mahal lah berbanding dengan akhirat. Mungkin itulah tafsiran yang dibuat oleh Malik bin Dinar lah. Tafsiran dia. Jadi buah tin tu diumpamakan macam dunia. Okey. Dan sandal itu macam akhirat. Ibaratnya macam akhirat. So dia tak nak dia menjual dunianya, akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Nak menjualkan dunia akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Jadi akhirnya dia pun pasrah
dan lepas tu dia bertekad bahawa dia tak akan makan lagi buah tin, dan dia tak akan dapatkan buah tin, dia tak nak lah, maksudnya tu. Okey. Jadi apa kata daripada Malik bin Dinar, tuan-tuan? Dia kata, Malik berkata, aku telah bersumpah untuk tidak menjual agama dengan buah tin dan tidak memakan buah tin sehingga hari kiamat. So maknanya akhirnya budak tu, tuan-tuan, merdeka tak dia? Budak tadi, hamba tadi merdeka tak? Tak merdeka lah. Sebab apa? Kerana Malik bin Dinar tak nak mengambil buah tin itu. Kalau seandainya dia mengambil buah tin itu, kemungkinan budak itu akan merdeka. Kerana itu janji daripada Tuhan dia. Tapi Malik pula dia ada alasan sendirilah kenapa dia tak nak. Kenapa? Kerana dia tak nak menjual agama dia. Kerana dunia dia tak nak jual agama. Itu sebabnya, tuan-tuan, kita jangan menjual kita punya agama demi untuk mencapai keduniaan. Kerana ada sekalian manusia, tuan-tuan, dia menjual agama dia, meruah agamanya kerana semata-mata untuk mendapat habuan dunia yang tak banyak mana pun. Baik, tuan-tuan. Kemudian dikisahkan lagi Malik bin Dinar jatuh sakit. Saya ketahui, tuan-tuan, Malik bin Dinar jatuh sakit. Sakit itulah yang menyebabkan kepada kematiannya Malik bin Dinar. Sebelumnya dia sangat menginginkan segelas madu dan susu untuk dicelupkan kepada roti panas. Lantas pelayat yang datang membawa apa yang diinginkan oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pun mengambilnya dan memandangnya sesaat. Malik bin Dinar mengambil madu tadi bersama dengan susu yang dicelupkan bersama dengan roti panas. Okey. Kemudian Malik bin Dinar memandang kepada segelas madu dan susu tadilah. Sambil dia berkata, wahai diri, engkau telah bersabar selama 30 tahun dan tersisa umurmu hanya sesaat saja. Kan? Rupa-rupanya, tuan-tuan, Malik bin Dinar ni sebenarnya dia dah lama tak makan madu dan juga susu berserta dengan roti panas. Dia dah lama dah tak makan. Kalau ikut pada sini, maknanya dia dah tak makan selama 30 tahun, tuan-tuan. Dia tak merasai akan madu tadi bersama dengan susu dan juga roti panas. Jadi satu hari, tuan, ditawarkan benda tu depan dia. Jadi setelah dia memandang, menilik kepada makanan tadi, akhirnya dia berkata pada dirinya, dia kata, wahai diri, engkau telah bersabar selama 30 tahun dan tersisa umurnya sesaat. Kemudian dia melemparkan gelas yang ada di tangannya, menahan nafsunya, dan kemudian akhirnya meninggal dunia, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan dia tak makan pun makanan tadi, tuan-tuan. Segelas madu, susu yang dicelupkan dengan roti panas. Okey. Demikianlah, tuan-tuan, keadaan para wali, para nabi, para wali, para siddiqin, para pencinta Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang zuhud kepada Allah. Inilah dia punya sifat-sifat yang ada pada mereka. Mereka suka menahan diri daripada memakan, melakukan benda-benda yang boleh melalaikan dia lah. Boleh melalaikan dia. Mereka tak nak merasakan keseronokan kesedapan tadi. Tak? Nabi pun juga. Nabi kan, ketika Nabi berbaring di kata, satu hari, tuan-tuan, Sayyidina Umar masuk dalam bilik Nabi. Bila masuk dalam bilik Nabi, dia tengok Nabi itu bangun daripada tempat tidurnya dan ada bekasan tikar di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar pun tengok dalam keadaan bilik tadi hanya terdapat beberapa gandum, tu jelah. Bukan sebagaimana orang-orang bangsawan, orang-orang yang kaya Arab masa itu, dengan dia punya perabot dan macam-macam lah. Kecanggihan yang terdapat dalam rumah tadi. Tapi rumah Nabi tu tak ada apa pun, hanya tikar mengkuang macam itulah. Tikar yang dibuat daripada pelepah tamar. Mengkuang tak ada kan? Ya, ada pelepah tamar. Tu je lah kan. Kalau budak zaman sekarang tu, kata tikar mengkuang pun kita tak kenal. Dia tak kenal tikar mengkuang. Kalau kita tanya cucu kita, kan, cucu, kamu kenal tak tikar apa ni? Tak kenal, dia kata. Tikar apa ni, atuk, dia kata. Inilah tikar mengkuang. Senang ke nak buat tikar mengkuang ni? Susah nak buat tikar mengkuang ni. Kerana mengkuang ni, tuan-tuan, dia ada duri tu tak?
Mengkuang ada duri kan. Jadi duri itulah yang kita nak pergi tebang semua kan. Kadang-kadang terkarit dia punya duri itulah. Kenalah tangan kita lah, kena kaki kita duri dia. Lepas tu kita nak kata siang nak kena buang duri tadi kan. Lepas tu dah apa tu nak kena rondam lah macam-macam kan. Rondam lah, kena jomor lah macam-macam lah kan. Lepas tu kita nak kata nak anyam dia pula. Anyam dia selang-seling ni kan. Kan lama tuan-tuan. Puih nak buat tikar mengkuang tu. Sekarang ni mana ada tikar mengkuang, semua ada kapet kat rumah. Anak-anak kita tuan-tuan, semua kat rumah kan ada kapet. Wah, kapet punya tebal-tebal, mahal-mahal kapet. Depan TV ada kapet. Tahu tak? Kalau cerita tikar mengkuang, tak tahu anak kita dah. Sumpit pun tak kena ada sumpit. Sumpit yang tu pakai isi penganan tu yang dibuat daripada tikar mengkuang kan. Apa nama tu sumpit Sumpit tu kan tikar mengkuang tu. Kan kita dulu kan buat anyam-anyam buat bokeh tu, tempat lepas tu kita masukkanlah penganan dalam penganan masak dalam tu. Lepas tu time raya tu kita pun potonglah penganan tu. Kan sedap juga penganan tu kan. Baik. Nabi Sulaiman Ibn Nauf berkata, orang yang mengalahkan nafsunya lebih kuat daripada orang yang menaluki sebuah kota, tuan-tuan. Orang yang mengalahkan nafsunya, dia lebih kuat daripada orang yang menaluki sebuah kota. Dan Nabi juga pernah bersabda, dia kata, kan, lasya syadid, bukanlah dikatakan orang yang kuat itu ialah orang yang kuat bergusti. Kata Nabi. Bukan dia katakan orang yang kuat itu ialah orang yang kuat bergusti. Bukan itu. Orang yang kuat yang sebenarnya itulah orang yang berjaya mengawal akan hawa nafsu dia. Mengawal hawa nafsu dia ketika marah. Betul tak? Itu dia katakan sebagai orang yang kuat. Supaya daripada kita anggap orang kuat ni ialah orang yang boleh membanting orang lain. Angkat je tengoklah gusti tu. Macam mana gusti tu? Memang dia berlagak lah. Kena jadi dia gusti mesti berlagak. Kalau tak berlagak tak boleh jadi dia gusti. Dia mesti berlagak sikit masuk dalam dia punya ring tu kan. Dalam tempat tu. Walaupun tak tentu lagi menang. Belum tentu menang lagi. Yang penting dia punya kan, dia punya lagak tu lebih sikit lah. Walaupun lepas tu kena belasah. Tuan-tuan. Okey, itu dikatakan bukan orang yang kuat. Orang yang kuat sebenarnya itulah orang yang menahan akan hawa nafsunya. Baik Dah, cukup. Sikit lagi Sikit lagi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, aku dan nafsuku hanyalah seperti penggembala kambing. Setiap kali ia mengumpulkan kambing-kambing di satu sisi, maka kambing-kambing itu akan berlari ke sisi yang lain. Barang siapa yang mengenalikan nafsunya, ia dibungkus dengan kain kampan rahmat dan dikuburkan di dalam tanah kemuliaan. Itulah nafsu. Dia macam kita nak kawal kambing biri-biri lah. Kalau kita jaga kawal kambing biri-biri ke belah sini, dia akan lari belah sini. Kita jaga sini, dia pergi lagi belah sini. Betul tak? Itulah kambing biri-biri. Itulah ibaratnya nafsu ni. Kita kawal, kita sekat dia kat sini, dia pergi belah sini pula nafsu tu. Kita sekat dia belah sini, dia pergi belah sini. Itulah nafsu. Licik. Licik dia kan nafsu ni. Sebaliknya, barang siapa yang melalaikan kalbunya, ia dibungkus dengan kain kapan laknat dan dikuburkan di dalam tanah kesesaan. Okey, habis sampai situlah tuan-tuan pengajian kita. Kata perkongsian malam ni, insya-Allah sekesemanya akan dapat memberikan penambahan ilmu kita malam ni, insya-Allah, sampai meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Baik, saya buka soalan kalau ada pertanyaan daripada jemaah sebelum kita tutup. Ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. Finish. Nabi. Finish. Allah.